Kopi Bosian, Izoy Rita Sharjonis Mijol, Mempai Diosudot PTTV, Sorop DT. RM600 juta diperuntukkan untuk membina jalan menghubungkan Tawau dan Kalimantan. Kerajaan Persekutuan meluluskan peruntukan RM600 juta bagi pembinaan jalan raya menghubungkan Serudong di Kalabakan, Tawau dengan Semanggaris, Kalimantan, Indonesia. Ia termasuk pembinaan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan CIQS di pintu masuk Serudong dan Semanggaris. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata Sabah perlu mengambil tindakan yang sewajarnya untuk memanfaatkan langkah kerajaan Indonesia memindahkan ibu negaranya dari Jakarta ke Kalimantan. Dengan itu, pihak berkuasa pembangunan ekonomi dan pelaburan Sabah sedia perlu memainkan langkah utama. Ia bagi memastikan projek berimpak tinggi itu dapat dilaksanakan dengan jayanya agar dapat menarik lebih ramai kemasukan pelabur ke Sabah. Ketua Menteri berkata demikian semasa mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah Sedia di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah siang tadi. Haji Ji yang juga Menteri Kewangan Negeri berkata kelulusan projek itu dimaklumkan sendiri oleh Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad melalui persidangan video awal bulan ini. Sementara itu, Haji Ji turut mengalu-alukan dua ahli lembaga baharu sedia. Mereka ialah Peguam Besar Negeri Datuk Nur Asia Muhammad Yusof dan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Norliza Awang Alip. Selepas mesyuarat itu, Haji Ji menyaksikan perjanjian persefahaman antara Sedia dan Sawit Kinabalu. Perjanjian itu bagi membina kilang pengeluaran daging dan sarang burung di Saib. Projek SkyTrain iaitu kereta api moden menghubungkan kawasan sekitar Bandaraya Kota Kinabalu adalah antara projek sedang diusahakan bagi memodenkan perkhidmatan kereta api Sabah, kata Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtar Radin. Bung Mokhtar yang juga Menteri Kerja Raya Sabah berkata, projek SkyTrain itu pada masa ini sedang dirancang termasuk kos dan plan pelaksanaan. Bagaimanapun, antara laluan awal yang dikenal pasti ialah dari lapangan terbang Kota Kinabalu ke pusat bandaraya dan ke alam mesra. Katanya, beberapa pelabur yang berminat telah dikenal pasti dan beberapa siri perbincangan telah dilaksanakan untuk merencanakan projek ini. Projek ini diharap dapat dimulakan dalam masa terdekat. Projek SkyTrain bakal mengubah wajah Bandaraya Kota Kinabalu menjadi lebih dinamik dan menggalakkan ketibaan lebih ramai pelancong asing. Bung berkata demikian dalam ucapan perasmian sesi goal setting Jabatan Kereta Api Negeri Sabah di Tuaran pagi tadi. Teks ucapan beliau dibacakan Pembantu Menteri Kerja Raya 2 Sabah, Datuk Robert Tawik. Turut hadir Pengarah Jabatan Kereta Api Negeri Sabah, Leonard Stephen Poyong. Bung Mokhtar berkata, selain SkyTrain, beberapa projek naik taraf dilaksanakan bagi memodenkan perkhidmatan kereta api Sabah. Ini termasuk menaik taraf landasan Tenem Lama ke stesen Tenem sejauh 1.8 km dan mengganti penggalas kayu kepada konkrit bagi landasan 22 km dari stesen Beaufort ke stesen Halogilat. Selain itu, perolehan pelbagai aset serta jentera bagi memodenkan perkhidmatan itu juga sedang dibuat. Antaranya 6 unit diesel multiple unit DMU power cars dan 2 unit lokomotif dijangka siap dalam tempoh 24 bulan ini. 3 set DMU dan 6 unit gerabak penumpang baru juga dijangka disiapkan secara berperingkat dalam tahun ini. Katanya, perolehan aset baru menggantikan aset sedia ada yang usang dapat memastikan perkhidmatan lebih selesa dan konsisten.
Selain itu, Bung berkata beberapa perancangan jangka panjang memperluas rangkaian perkhidmatan kereta api Sabah juga sedang dibincangkan. Antaranya menghubungkan rangkaian kereta api ke Pelabuhan Sepanggar, Kota Kinabalu dan Taman Perindustrian Kota Kinabalu. Landasan kereta api menghubungkan Sandakan, Lahadatu dan Tawau serta Tenem, Keningau dan Kalabakan juga sedang dilihat dan kajian akan dibuat untuk mengembangkan rangkaian landasan ini. Penghantaran ketiga bekalan vaksin COVID-19 selamat tiba di Sabah hari ini. Kerajaan negeri telah menerima 60,840 dos vaksin Pfizer-BioNTech melalui 3 kumpulan penghantaran fasa pertama setakat ini. Hari ini penghantaran ketiga sebanyak 26,910 dos vaksin tiba di Sabah menerusi penerbangan Raya Airways TH314. Penerbangan itu mendarat di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu 12.30 tengah hari tadi. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Syahelmi Yahya menyambut ketibaan vaksin berkenaan. Katanya vaksin yang tiba hari ini adalah untuk Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu, Hospital Angkatan Tentera Malaysia dan Hospital Tawau. Kumpulan pertama vaksin tiba di Sabah pada 25 Februari lalu membabitkan sejumlah 16,380 dos. Manakala kumpulan kedua vaksin tiba pada 4 Mac lalu membabitkan sebanyak 17,550 dos. Setakat semalam, seramai 16,577 orang petugas barisan hadapan di Sabah telah menerima suntikan dos pertama vaksin melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Secara keseluruhan, bagi fasa pertama bermula 4 Mac sehingga April ini, hampir 42,000 petugas hadapan di seluruh Sabah dijangka menerima vaksin. Syahelmi berkata seramai 176,000 orang telah mendaftar untuk menerima vaksin di Sabah melalui aplikasi MySejahtera. Katanya setakat ini tiada laporan mengenai vaksin rosak di Sabah. Kawalan mutu penyimpanan vaksin sentiasa dilakukan mengikut prosedur ditetapkan. Sementara itu, rakyat Sabah dinasihatkan untuk menerima suntikan vaksin COVID-19 secara terbuka dan bersedia untuk divaksinasikan tanpa perlu ragu-ragu. Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Jahid Jahim berkata, rakyat tidak perlu takut tetapi perlu bersedia dengan situasi tersebut untuk kebaikan bersama. Menurut Jahid, kerajaan telah melakukan penelitian yang rapi terlebih dahulu sebelum memilih jenis vaksin yang sesuai untuk kegunaan rakyat di negara ini. Beliau berkata demikian semasa program penyerahan bantuan bakul makanan kepada golongan B40 dari 5 buah kampung di Mini Dewan Pejabat Daerah Kecil Tamparuli siang tadi. Seramai 85 orang dari Kampung Bawang, Bantayan, Bontoy, Dopu dan beberapa penghuni kampus Sekolah Menengah Advance Sabah, SAS Tamparuli menerima bantuan bakul makanan pada majlis ini. Jahid percaya rakyat Tamparuli juga tidak mudah dihasut dengan pihak yang cuba mengelak menerima vaksin tersebut tetapi menerimanya dengan hati terbuka. Tegasnya, sudah ramai pemimpin tertinggi termasuklah Perdana Menteri dan Ketua Menteri Sabah sendiri telah mengambil suntikan vaksin. Mereka termasuklah para petugas barisan hadapan sehingga kini belum ada kesan-kesan negatif seperti yang digembar-gemburkan sesetengah orang yang tidak bertanggungjawab. Menurutnya, pengambilan vaksin juga penting sebagai langkah jangka panjang bagi melindungi diri selain untuk kekuatan antibodi. Sehubungan itu, rakyat Sabah termasuk penduduk Tamparuli perlu menyokong program vaksinasi ini untuk kebaikan semua. Kita ikuti laporan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Jumlah kes baru harian COVID-19 di negara ini terus merekodkan penurunan di bawah 2,000 kes buat hari ke-6 berturut-turut dengan 1,647 kes dilaporkan hari ini.
Kes positif baru di Sabah meningkat dengan 61 kes dilaporkan hari ini berbanding 54 kes malam, menjadikan jumlah kumulatif kini 53,736 kes. Tiada kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Masidi Manjun berkata, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Sinsingon dan Kampung Lotong Nabawan yang dijadualkan berakhir esok dilanjutkan 14 hari lagi sehingga 26 Mac. Satu kluster baru dilaporkan hari ini iaitu kluster Jambatan 1 Bombalai di Kalabakan dengan 15 kes kumulatif. Kes indeks adalah seorang wanita berusia 59 tahun di Kampung Jambatan 1 Bombalai, Mukim Merotai, Kalabakan yang telah mengadakan kenduri akikah di rumahnya pada 20 Februari lalu. Kota Kinabalu mencatatkan bilangan kes harian tertinggi di Sabah dengan 11 kes positif hari ini, diikuti Keningau 10 kes dan Tawau yang merekodkan 8 kes. 12 daerah di Sabah tidak mencatatkan sebarang kes positif hari ini, manakala 5 daerah lagi hanya mencatatkan 1 kes. Daerah Beluran dan Putatan berubah dari zon jingga ke zon kuning. Manakala daerah Kudat bertukar dari zon jingga ke zon merah. 78 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 547 pesakit sedang menjalani rawatan. Setakat hari ini, secara kumulatif, 19,032 orang telah menerima suntikan vaksin di Sabah. 284,666 bakul makanan telah diagihkan di bawah program bantuan prihatin COVID-19 Sabah 2.0. Seekor buaya gergasi berjaya ditangkap di Sarawak. Buaya gergasi yang dikenali sebagai bujang hitam sepanjang 16 kaki dan seberat setengah tan berjaya ditangkap oleh Samarahan Crocodile Team Hunter SCH di Kota Samarahan Rabu lalu. Menurut Ketua SCH, Wan Mazlan Wan Mazian, buaya tersebut ditangkap setelah memakan umpan ayam yang dipasang di Sungai Kampung Meranek. Buaya tersebut adalah yang terbesar pernah ditangkap pasukan SCH. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Muara Tuang, Datuk Idris Buang, turut melihat sendiri kelibat buaya gergasi itu di pangkalan feri Muara Tuang. Beliau mengucapkan tahniah kepada SCH atas kejayaan itu. Menurutnya lagi, buaya tersebut dipercayai terlibat dalam 2 kejadian manusia dibaham buaya di Sungai Meranek beberapa bulan lalu. Kita ke perkembangan bola sepak Liga Super. Ketua Jurulatih Sabah, Kurniawan Dwi Yulianto, tetap menaruh keyakinan anak-anak buahnya mampu mengubah nasib pasukan Sabah FC dalam saingan Liga Super musim ini berbanding terperosok di kedudukan 3 terbawah Liga seperti musim lalu. Kekalahan Sabah FC kepada Kedah Darul Aman FC 0-2 di Stadium Darul Aman di Alor Star Selasa lalu bukan ukuran sebenar prestasi pasukan itu kerana masih di peringkat awal musim. Menurut Kurniawan, di sebalik kekalahan di tanggung, masih banyak perkara positif ditunjukkan pemain tempatan muda Sabah FC ketika menentang Kedah Darul Aman FC yang dianggap sebagai antara pasukan terkuat di negara ini. Katanya, meskipun sudah ketinggalan 2-0 seawal menit ke-20, barisan pemainnya dilihat bangkit mempamerkan keupayaan untuk mengikat tuan rumah daripada terus menjaringkan gol. Sabah FC juga berupaya membuat beberapa gerakan untuk menguji gawang Kedah, terutamanya pada separuh masa kedua. 2 perlawanan pertama Sabah juga tanpa kelibat 4 pemain import yang masih tidak dapat diturunkan. Hanya pemain pertahanan import dari Korea Selatan, Park Tae-soo, yang diturunkan The Rhinos.
Manakala 4 yang lain iaitu Sadil Ramdhani dari Indonesia, Risto Mitrebski dari Makedonia Utara, Levi Madinda dari Gabon, dan Sam Johnson dari Liberia tidak dapat beraksi kerana sedang menghabiskan tempoh kuarantin wajib. Dalam sidang akhbar, sejurus perlawanan di Alor Star, Kurniawan menaruh keyakinan kehadiran pemain-pemain import pada perlawanan seterusnya mampu mengubah nasib Sabah FC daripada berada di kelompok bawahan liga seperti tahun lalu. Ketua dan Misomo Toko Vago.